Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin musliman, sidang penonton yang dirahmati dan dipilih serta diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mari sama-sama seperti biasa kita memulakan pertemuan dan pengajian ilmu kita pada pagi ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah sepanjang kita bersama-sama pada pagi ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ij'alna min 'ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Muslimin muslimat, mari sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah kerana pada pagi ini Allah masih memberikan kita kehidupan, masih memberikan kita nyawa untuk kita terus hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala yang fana ini, yang sementara ini, yang mana tujuan kita pastikan kita hidup di muka bumi ini adalah untuk meneruskan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya kita melihat kehidupan kita masih banyak pengabdian kita kepada selain daripada Allah, maka setiap kehidupan yang kita lalui, kita mesti berusaha untuk bertaubat dan mengubah diri kita untuk terus mengabdikan diri kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah jalan kebahagiaan kita di dunia hingga akhirat, bila kita benar-benar menjadikan diri kita ini hanya semata-mata
hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup-hidup yang Allah Subhanahu wa taala setiap saat, nyawa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah peluang untuk kita terus bermujahadah, tuan-tuan ya. Mujahadah ni maksudnya apa? Maksudnya terus kita berusaha, tuan-tuan, bersungguh-sungguh untuk membetulkan diri kita, untuk menjadikan kita ini benar-benar hamba kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, dan bermujahadah untuk membaiki mana-mana kelemahan diri kita, yang mana mungkin di sana masih lagi kita ni kadang-kadang terdeka dengan kelalaian dunia, dengan nafsu, syaitan dan sebagainya. Maka setiap hari Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nyawa yang kali yang seterusnya untuk terus kita membaiki diri dan terus menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan ya. Dan tuan-tuan matalah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung pengajian tasawuf kita, tuan-tuan ya. Yakni satu pengajian, satu ilmu yang membicarakan tentang perjalanan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun satu perjalanan yang membawa hati kita untuk terus bersih dan mengosongkan bekas hati itu, sehingga hati itu dikurniakan oleh Allah cahaya-cahaya, dan hati itu semakin lama semakin dipandang oleh Allah, dan hati itu semakin lama semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan ya. Baik, jadi sebelum nak masuk pada pengajian kitab kita pada pagi ini, tuan-tuan ya, suka untuk saya menerangkan kepada tuan-tuan ya, bagaimana untuk kita mempraktikkan tasawuf, bagaimana untuk kita mempraktikkan maknanya ilmu ni, tuan-tuan. Yang paling penting adalah amalannya, penghayatannya, tuan-tuan ya. Jadi bagaimana untuk kita menghayati ataupun kita mempraktikkan tasawuf itu dan tauhid itu dan fiqh itu dalam kehidupan kita, tuan-tuan ya. Jadi seperti mana yang saya sebut dengan tuan-tuan, dalam perjalanan kita nak menjadi kekasih Allah ni, kita mesti sentiasa membawa ketiga-tiga perkara ramuan ini untuk kita mendapat ketakwaan, untuk kita mendapat benih iman, ataupun untuk kita menambahkan lagi keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan ya. Jadi untuk menambahkan keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ramuannya setiap ibadat kita itu mesti disertai dengan tiga perkara ni, tuan-tuan ya. Sebab tu setengah-setengah orang kadang-kadang bila dia beramal tak bertambah imannya, kadang-kadang kerana tak sempurna tiga perkara ni, tuan-tuan. Macam kita hari ni lah, tuan-tuan, nak masak nasi pun dia ada ramuan nasi tu. Tak boleh nak masak nasi tu, maknanya beras tu kita beriba-riba kita masak je atas api, tak jadi nasi, tuan-tuan ya. Jadi maknanya nak kena ada airnya setakat mana ukurannya, tuan-tuan tak? Maka apinya besar mana dan sebagainya, maka ada ramuannya, tuan-tuan tak? Begitu juga kalau kita nak masak lauk, nak bagi sedap, nak masak kari, dia tak maunya kari je, tuan-tuan tak? Maka nak kena ada santannya, nak kena ada airnya, nak kena ada gula, garamnya, bawangnya, maka barulah jadi kari yang sedap. Maka kita nak membenihkan keimanan kita kepada Allah ni, maka nak kena perjalanan kita tu tak boleh fiqh saja, tuan-tuan. Tak boleh, maksudnya dalam perjalanan kita ni kita tak cukup ramuan tu, maka tak jadilah, hasilnya tak jadi, tuan-tuan ya. Maka saya nak sebutkan macam mana kita nak praktikkan perkara ni, tuan-tuan ya. Jadi saya bagi contoh, contohnya macam kita katakan solat, tuan-tuan ya. Maka saya katakan, saya nak sebut dengan tuan-tuan ya, kita kena sentiasa ingat apa saja yang kita buat, khasnya ibadat lah, ibadat yang memang khas datang daripada Nabi SAW ni, kita kena sentiasa perhatikan ibadat kita ni mesti kena ada tiga-tiga perkara ni. Hidupkan, tuan-tuan ya. Barulah terhasil iman, terhasil takwa yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barulah terhasil kedekatan diri kita kepada Allah, tuan-tuan ya. Baik. Contohnya, saya nak bagi contoh supaya kita nampak macam mana kita nak bawa tiga ilmu ni dalam ibadah khusus kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan ya. Contohnya solat, tuan-tuan ya. Maka solat yang pertama kita tengok fiqh dulu, tuan-tuan ya. Maka tak boleh kita nak solat tanpa kita faham hukum hakam yang berkaitan dengan sah batal solat itu, tuan-tuan tak? Maka solat pertama tengok fiqhnya, dan kita mempelajari, tahu dalam keadaan kita buat ni, dalam keadaan kita solat ni, solat kita ni mestilah mengikut kepada apa yang Nabi SAW telah tunjukkan kepada kita. Cara angkat tangannya di mana, tuan-tuan tak? Kemudian dari segi bacaannya, dari segi tajwidnya, makhrajnya, itu dari segi hukum fiqhnya, tuan-tuan ya. Maka solat itu pertama sekali mesti kemah fiqhnya, mesti kemah hukum hakamnya. Perbuatan solat kita itu yang paling penting adalah setiap gerak-geri kita ini berbetulan dengan cara yang Nabi ajar, tuan-tuan ya. Jadi maksudnya dalam kita solat ada fiqh,
dalam solat kita, kita menjaga hukum hakam sah batal solat kita tu dari segi hukum fiqahnya ada, tuan-tuan. Maka maknanya kita solat ini tidaklah solat dengan dengan diri yang mungkin bernajis ke, ataupun kita kata solat dengan tanpa wuduk, solat dalam keadaan tak masuk waktu dan sebagainya. Itu semua berkaitan dengan hukum hakam fiqh yang kita kena faham, tuan-tuan. Baik, kemudian dalam solat tu pula kena ada tasawuf. Ini saya kata bila kita buat ibadat kena hidupkan tiga-tiga, nyalakan. Ilmu ni kena berjalan sekali. Jadi dalam tasawuf ni maksudnya apa? Bila kita solat, dia begini saya nak sebut dengan tuan-tuan. Sebenarnya fiqh pun ia, tasawuf pun ia, tauhid pun ia, ketiga-tiga ni perintah Allah sebenarnya. Tuan-tuan. Bukan maksudnya bila kita menjalani perjalanan ni, masa kita nak beramal ni oleh kerana kehendak kita, bukan. Sebenarnya ketiga-tiga ni kehendak Allah. Allah yang menurunkan syariat ini ada fiqh, Allah yang menurunkan syariat ini ada tauhidnya, Allah yang menurunkan Islam ini ada tasawufnya. Maka kita tak boleh nak beramal Islam ni ambil sikit ataupun tinggal sikit, tak boleh. Kita faham Islam ni terdiri dengan tasawuf, terdiri dengan tauhid, terdiri dengan fiqh, dan benda tu semua Allah suruh kita amalkan, kita kena amalkan semua. Tak boleh ambil satu, tinggal dua, ambil tengah-tengah ni, tinggal kiri kanan. Dia tiga-tiga kena jalan sekali, tuan-tuan. Jadi ini perintah Allah. Ini bukan maksudnya bila ikut Ustaz Isyam ni, Ustaz Isyam suruh. Bukan Ustaz Isyam suruh. Saya ni sekadar menyampaikan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kefahaman melalui guru-guru saya. Dan maksudnya apa yang telah dibimbing oleh guru-guru kita yang sebelum-sebelum ni, yang terhasil iman dan takwa kepada mereka, maka itu yang dididik ke atas kita. Dan itulah yang diajar oleh baginda Nabi SAW daripada zaman baginda sehinggalah kepada para sahabat, wali-wali Allah dan sebagainya, tuan-tuan, gitu. Jadi ini perintah Allah. Memang kita nak kena buat perkara ni, tuan-tuan. Jadi kalau kita nak sebutkan ayat Qurannya, kata Allah, udkhulus silmi kafah, kata Allah. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah, kata Allah. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu masuk kepada Islam itu, beramal kepada Islam tu amal secara kafah, sempurna. Zahir pun beramal, batin pun beramal. Jangan kita beramal zahir, batin kita tinggal. Jangan kita beramal batin, zahir kita tinggal. Sebab tu kadang-kadang amal ibadat kita itu kesempurnaannya tidak tercapai. Kerana apa tak capai kesempurnaan amal? Sebab kadang-kadang mungkin ada kekurangan, kelemahan dari segi batin kita, dari segi pegangan akidah kita dan sebagainya, tuan-tuan. Baik, jadi kita nak beramal semua. Contoh saya bagi solat tadi, maka perkara tentang fiqh tadi, yang tu kena belajar bahagian fiqhnya lah, tuan-tuan. Baik, dari segi tasawufnya pula kena hidupkan hati itu. Tasawuf ni maksudnya hati, tuan-tuan. Dalam ibadat solat ni, apa yang Allah nak? Ikhlas. Maka pastikan bila kita solat ni, hati kita ni semata-mata solat ni untuk Allah. Untuk apa, tuan-tuan? Untuk kasih sayang, untuk Allah redha kita, untuk Allah sayang kita, tuan-tuan. Kita beramal ibadat ni bukan nak syurga, tuan-tuan. Maksud saya bukan nak syurga tu bukan kita tak nak syurga, tuan-tuan. Maksudnya ibadat kita ni bukan nak beli syurga. Sebab kita masuk syurga Allah ni dengan rahmat dia. Faham, tuan-tuan? Nak dengan kasih sayang dia. Kita memang nak syurga, tuan-tuan. Tapi maksudnya syurga itu bukan kita dapat dengan sebab ibadat kita. Sebab esok di akhirat kelak, tuan-tuan, memang tak ada tempat lain dah, tuan-tuan. Yang mana syurga dan neraka, dua tempat tu saja di akhirat kelak, tuan-tuan. Maksudnya di akhirat kelak ni hanya dua tempat, syurga dan neraka. Orang beriman nak syurga lah. Itu tempat kembali yang paling membahagiakan, yang abadi buat selama-lamanya, tuan-tuan. Cuma kita nak sebut aku solat ni bukan kerana solat aku ini yang mampu memasukkan aku dalam syurga, bukan. Aku solat ini maknanya esok masuk syurga kerana Allah punya kasih sayang, itulah aku masuk syurga. Tuan-tuan. Bila Allah sayang kita, dia berilah kita nikmat-nikmat yang besar ni, nikmat-nikmat yang luas ni, tuan-tuan. Jadi bila Allah sayang, dia tak kira nikmat dia besar mana, dia akan bagi. Dia tak kira, tuan-tuan. Maka maknanya kita sekarang ni beramal ibadat, kita nak raih kasih sayang Allah tu. Maknanya kalau kita rasa Allah dah sayang kita, kita nak Allah sayang lagi, Allah sayang lagi, Allah sayang lagi. Dan kita nak hubungan kita dengan Allah tu, kasih sayang Allah dengan kita tu tidak berkurang, dan semakin lama semakin Allah suka pada kita, bertambah-tambah kesukaan Allah itu sampailah kita mati. Maksudnya Allah sangat-sangat suka pada kita. Dia, tuan-tuan, kadang-kadang kalau kita nak tengok kita dengan Allah tu kadang-kadang tak nampak. Kita tengok sama manusia lah, tuan-tuan. Kalau suami tengok pada isteri, kan, kalau isteri tengok pada suami ataupun tengok pada anak-anak, tuan-tuan. Macam kita sebagai seorang suami, kalau isteri ni setiap hari sentiasa membuatkan kita gembira, lama-lama macam mana kita punya perasaan dengan isteri kita? Sudah pasti makin lama makin kita sayang sangat pada isteri kita. Kalau tiap-tiap hari isteri kita ni
sentiasa dia meraih kasih sayang kita. Kita bangun-bangun tu kita tak payah minta dah, ni contoh tuan-tuan nak. Tak payah minta dah, tengok ada dah sarapan pagi tuan-tuan nak. Kemudian segala kewajipan hak-hak dia, isteri yang wajib atas suami ni sentiasa dia buat, tak ada yang ditinggalkan tuan-tuan nak. Maka setiap hari begitu, kita tengok isteri kita setiap hari lama-lama kita sayang sangat dengan isteri kita ni tuan-tuan nak. Bahkan sampai mana kita dengan isteri kita ni sampai kita rasa tak nak pandang perempuan lain lah. Contohnya gitulah tuan-tuan ya. Maksud kata kita dah terkunci cinta kita kepada isteri kita. Bahkan kita rasakan tak ada dah orang perempuan lain yang boleh menandingi isteri aku sebaik ini. Sampai kita rasa nak kahwin lain pun takut kan. Sebab apa takut tak dapat macam isteri aku yang ada pada sekarang ni kan. Sebab cinta yang telah diberikan oleh isteri kepada suami kita, dia tengok tiap hari, maka cinta tu sentiasa dijaga. Bahkan kadang-kadang kalau isterinya ada masa-masanya kadang-kadang mungkin terlalai ke, mungkin tersalah dan sebagainya, cepat-cepat minta maaf. Maka katanya, Allah bagusnya isteri aku ni kan, buat salah pun tak pernah buat tak tahu dengan kesalahan dia. Tuan-tuan bayangkan kalau isteri kita ke buat salah pada kita, dia buat tak tahu, dia apa perasaan kita. Kita rasa isteri kita ni sombong dan tak reti nak merendah diri, ataupun bukan isteri yang baik, merasakan diri itu ada salah dan terus minta maaf. Dia buat tak tahu dan kesalahan dia, tak ada nak pujuk suami. Bagi kita dengan Allah gitulah tuan-tuan ya. Jadi saya bagi perumpamaan tu maksudnya nak bagi nampak kita dengan Allah macam tu lah. Maksudnya bangun-bangun pagi Allah tengok dah kita sebut nama dia, maka Allah SWT kasih dah kepada kita, sonok tuan-tuan ya. Bangun-bangun pagi dah ada nama Allah dalam atas lidah kita. Dan bangun-bangun pagi hati kita ni awal-awal lagi sudah berniat nak jadikan kehidupan kita ni untuk Allah. Maka Allah melihat kita sebagai hamba-Nya yang setiap hari menjaga pandangan Allah kepada kita. Dalam tasawufnya dipanggil muraqabah tuan-tuan ya. Muraqabah ni sentiasa merasakan Allah tengok dia. Muraqabah ni sentiasa merasakan diri tu diawasi oleh Allah. Macam isteri tadi, bila dia bangun tidur dia ingat, suami aku ni nak makan apa. Dia teringat suami dia. Maknanya dia mengawasi suami dia ada dalam rumah ni kan. Suami aku tengok rumah ni tak kemas apa kata suami aku. Jadi sentiasa dia merasakan dia tu sentiasa dalam pemerhatian suami. Tuan-tuan ni. Maka kita dengan Allah begitu jugalah. Maka bila bangun pagi ni sentiasa rasa Allah tengok kita, nak jaga Allah nombor satu sebab dunia ni milik Allah. Maka Allah yang paling penting untuk kita jaga dan sebagainya tuan-tuan nak. Maka bila kehidupan kita begitu, Allah ni makin lama makin sayang. Dan bila kita terbuat dosa, kita tak buat tak tahu je dengan Tuhan. Kita rasa bersalah, ya Allah aku minta ampun denganmu ya Allah. Macam kita tengok isteri kita tadi kan, apa perasaan kita kalau tengok isteri kita tak minta maaf ni, dia sombong ni isteri aku ni kan. Dah buat salah pergi masuk bilik contohnya kan. Kemudian buat tak tahu, tak ada nak minta maaf, kita pun rasa macam sebu hati kan, rasa tak sedar hati dan sebagainya kan. Maka kalau kita rasa isteri kita gitu, bagaimana pula kita melakukannya kepada Allah? Kita buat dosa, kita buat tak tahu je. Kita lambat solat, kita buat tak kisah je. Tak ada kita rasa, ya Allah, aku ni hamba-Mu yang telah melalaikan perintah-Mu ya Allah. Rasa bersalah, minta maaf ya Allah. Aku lalai dengan dunia aku ya Allah. Kita rasa sentiasa dalam pemerhatian Allah. Maka Allah melihat kita ni sentiasa meraihkan hak-hak kita sebagai hamba dengan Tuhan, dan sentiasa minta ampun bila kita ada buat salah dan sebagainya tuan-tuan. Maka Allah terus sayang kepada kita, dan akhirnya jadilah kita hamba yang Allah Subhanahu Wa Taala sangat kasih. Maka dengan kasih itulah Allah berikan kerahmatan dalam kehidupan kita, kesenangan hidup Allah bantu sampai akhirat esok tuan-tuan ya. Jadi saya nak sebut jauh tu tasawuf sebenarnya tuan-tuan ya. Jadi maknanya tuan-tuan, bila kita solat ni, tujuan besar kita nak raih kasih sayang Allah tu lah tuan-tuan ni. Zikir ni nak Allah sayang kita lah tuan-tuan ni. Jadi kita buat ibadat ni sebenarnya nak raih kasih sayang dan keredaan Allah. Maka dalam solat tadi tuan-tuan, tujuan kita solat ini nak jaga kasih sayang Allah tu. Maka Allah nak kita macam mana? Allah nak kita, hati kita bila solat ikhlas. Jangan kita solat kerana selain daripada Allah. Maksudnya solat kita ni semata-mata nak raih kasih sayang dia, pandangan dia tuan-tuan, nak pemerhatian dia. Tak ada orang ke, inilah cara aku solat. Maknanya kalau di surau aku pakai jubah, di rumah pun aku pakai jubah lah. Bukan kerana aku solat ni jubah aku ni untuk orang. Kalau di surau aku pakai minyak wangi, maka di rumah pun aku pakai minyak wangi. Sebab aku solat ni kerana pandangan Allah. Dan Allah suka hamba-hamba yang bersih minyak wangi. Ni orang yang ada muraqabah dengan Tuhan ni tuan-tuan. Maksudnya dia sentiasa merasakan seolah Allah tu ada dengan dia lah. Walaupun bukan kita katakan Allah ni maknanya bertempat ke berada di dunia, bukan, maksudnya pemerhatian Allah tu, muraqabah itu tuan-tuan. Dia sentiasa rasa Allah tu dekat, memerhatikan keadaan dia sebagai hamba tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, jadi dalam keadaan kita solat tadi, ada fiqahnya tadi dan ada tasawufnya ikhlas. Dan Allah suruh kita solat macam mana? Dengan khusyuk tuan-tuan. Maka kita tidak mengabaikan khusyuk itu. Sebab kita tahu khusyuk itu kan perintah Allah.
Kalau kita solat tuan-tuan nak, kita laju, kita tak perhati bacaan kita, kita rasa salah dengan Tuhan. Kan khusyuk ni Allah perintah. Allah kata aqimus salata li dzikri, dirikan kamu solat untuk ingat kepada aku. Jadi ingat kepada Allah ni, Allah perintah dalam Quran ini kehendak Allah nak, kehendak Allah. Allah nak tak kita solat dalam keadaan hati kita menghayati bacaan Allah nak tak? Allah nak. Jadi maknanya bila kita tahu ini kehendak Allah, kita buat. Sebagai hamba kita buat semua yang Allah kehendak. Sebab kita nak masuk dalam agama ni, nak ambil semua. Tu yang kita tak nak. Kita punya ibadat ni tempang sana tempang sini, sebab ibadat kita ada sebahagian-sebahagiannya kita beri haknya, ada sebahagian-sebahagiannya kita tak beri haknya. Maksudnya hak khusyuk kadang-kadang kita abaikan. Maka sebab tu kualiti ibadat tu semakin berkurangan, ataupun nak bagi kita lebih cepat dekat dengan Allah tu kadang-kadang terhijab ataupun terhenti. Tidak kita dapat kedekatan dengan Allah tu dengan sempurna, sebab kadang-kadang ada kelalaian kita dari segi khusyuknya, kadang-kadang kita tak perhati sungguh-sungguh dan sebagainya, tuan-tuan. Baik. Jadi dari segi solat kita ada fiqhnya, ada tasawufnya hati. Hati tu ada khusyuk, ada ikhlas kepada Allah. Itulah perkara yang paling penting. Ada muraqabah. Bila solat kita rasa Allah sedang tengok kita solat, kita sedang berjumpa dengan Allah, itu tasawuf tu. Dan yang ketiga kena ada tauhid. Ni kata 3 perkara ni berjalan sekali ni, tuan-tuan ya. Jadi dalam solat kita ada tauhid. Apa maksud tauhid ni tadi? Kita sedar tanpa Allah kita tak boleh solat. Ni perkaranya, tuan-tuan ya. Tanpa Allah kita tak boleh khusyuk. Allah, ya Allah aku khusyuk, alhamdulillah, terima kasih. Jangan aku khusyuk sebab aku ustaz, aku ni khusyuk ni sebab aku ni banyak zikir. Habislah. Tuan-tuan ya. Mana kita ni kadang-kadang rasa kelebihan diri itu datang daripada diri kita. Kita tak nampak anugerah, kurniaan, taufik, hidayah daripada Allah. Jadi sebab tu solat ini akan jadi benar-benar sempurna, hebat, bagus dan disayangi oleh Allah bila solat kita fiqhnya betul, syariat nabinya betul, solatnya betul-betul ikut hukum hakam fiqh, hatinya betul dengan Tuhan, ikhlas, khusyuk, dan tauhid juga betul dengan Tuhan. Dia melihat segala-galanya bermula daripada Allah, datang daripada Allah. Inna lillah, kan? Semua ni daripada Allah. Kita maknanya boleh sembahyang dengan baik, alhamdulillah. Kita boleh khusyuk, alhamdulillah. Ini semua pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan senang nak khusyuk, dan kalau tanpa rahmat kasih Allah nak khusyuk macam mana? Dapat sikit pun alhamdulillah. Maknanya pemberian daripada Allah. Bila kita nak sembahyang terlalai, astagfirullah ya Allah, aku lalai sembahyang aku ni. Ini hamba yang baik. Hamba yang baik ni sentiasa rasa bersalah diri, rasa kekurangan amal, rasa sentiasa nak minta ampun dengan Tuhan. Ini hamba yang baik, sebenarnya. Sebab tu Nabi SAW ni hamba yang sangat baik, hamba yang terbaik. Sebab apa? Nabi tak tunggu buat salah baru nak istighfar. Bahkan Nabi ni walaupun maksum, istighfar 70 kali sehari. Ini tanda hamba yang baik, tuan-tuan ya. Sebab mana khawatiri, takut-takut ada kesalahan, kesilapan antara kita dengan Allah, sentiasa merasakan diri ini banyak salah, banyak kelemahan dan sebagainya, walaupun telah dijamin oleh Allah maksum, tidak ada dosa. Tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan mata Allah sekalian, kita dengan Tuhan pun macam itulah. Ni adalah jalan-jalan untuk kita memperolehi kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan ya. Maka tuan-tuan mata Allah sekalian, itu contohnya macam mana kita nak praktikkan ibadat kita ni. Ada fiqh, ada tasawuf, ada tauhidnya, tuan-tuan. Itu contoh dari segi solat, tuan-tuan. Contoh dari segi Al-Qurannya, contohlah tuan-tuan nak baca Quran, contoh ambil Quran, maka kena ada fiqhnya, kena ada sembahyang, tuan-tuan. Kemudian menghadap kiblat sebagai adabnya, tuan-tuan. Kalau tak ada kiblat pun tak apa, tuan-tuan ya. Jadi ambil Quran tadi itu dengan berwuduk, tidak pegang Quran. Dan bila kita tidak pegang Quran tanpa berwuduk, tuan-tuan, dari segi Qurannya pula, tuan-tuan. Bila kita baca Quran, kita ada wuduk, kita tahu kerana tak boleh pegang Quran tanpa wuduk, tuan-tuan. Kemudian dalam keadaan kita membaca Al-Quran tadi itu, kita mempelajari hukum-hukum tajwid Al-Quran itu, nak bacanya, makhrajnya, dengungnya dan sebagainya. Dari segi hukum, fiqhnya, zahirnya, tuan-tuan. Dari segi batinnya pula, kita baca Quran nak dekat diri dengan Allah. Tuan-tuan. Kita baca Quran ni bukan kerana lain-lain, tapi nak raih kasih sayang Allah. Allah suka kita baca Quran, tuan-tuan. Jadi kita baca Al-Quran nak dekat dengan Tuhan. Dan dari segi syariat, dari segi tasawuf juga, kita baca Al-Quran dengan jiwa yang khusyuk. Tidaklah kita baca Quran ni mulut baca, hati ingat macam-macam. Maksudnya kalau kita baca tu, kita perhati apa yang kita baca. Walaupun kita tak faham bahasa Melayunya, tak apa. Yang tak faham terjemahnya, tak apa. Tapi hati kita sama-sama baca. Kalau kita baca wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, hati pun sama-sama membaca. Sebab Allah suka kita beramal ibadat dalam keadaan hati kita khusyuk kepada Allah. Dari segi tauhidnya, kita boleh baca Quran ni pemberian daripada Allah. Jangan ujub. Jangan rasa aku baca Quran ni hebat, aku ni pandai, aku ni lebih, aku tak. Jadi ada 3 perkara. Itulah antara contohnya. Begitulah puasa kita, sedekah kita dan sebagainya. Sentiasa kita praktikkan 3 perkara ni dalam kehidupan kita, tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan ya. Tuan-tuan buat sungguh-sungguh perkara ni, kita akan nampak hasilnya dalam
dalam kehidupan kita ataupun hasilnya tuan-tuan ya, dari segi hati kita dengan Allah ni, kita akan melihatlah hasil-hasilnya tuan-tuan insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita mula masuk kepada pengajian tasawuf ni tuan-tuan ya. Jadi insya-Allah kita mula buka kitab ni lah tuan-tuan ya. Kitab Penawar Bagi Hati. Kitab ni tuan-tuan saya duk baca di Pasir Gudang ni lama dah. Saya saja guna kitab ni juga, tidak guna kitab yang lain sebab saya tahu anak murid saya ramai yang ada kitab ni, dan saya maknanya faham dalam keadaan situasi kami kalau saya nak suruh beli kitab dan sebagainya mungkin susah. Jadi kita pakai kitab yang biasa kita baca ni, dan bagi saya kitab ni sebenarnya sudah cukup-cukup memadai untuk awal perjalanan kita menuju kepada Allah. Dan bila saya memperhatikan kitab Penawar Bagi Hati ni, sebenarnya tuan-tuan agak tinggi juga bahasan dia tuan-tuan ni. Kitab Penawar Bagi Hati ni, dia punya isi kandungan dia sebenarnya dalam. Kalau kita bahas secara jalan yang betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia punya penulisan-penulisan dalam ni kadang-kadang agak terlalu halus ya. Dan mungkin kalau kita baca dari segi zahir ni, kadang-kadang kita tak faham apa yang dikehendaki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam menulis kitab ini tuan-tuan ya. Jadi kitab Penawar Bagi Hati ni, penyusunnya ataupun penulisnya adalah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Andulisi Al-Mandini wa indallah tuan-tuan ya. Jadi kitab Penawar Bagi Hati kita ni Syekh Abdul Qadir Al-Mandini dia ni orang indallah, dan dia ni pun belajar di Mekah begitu lama tuan-tuan ya. Jadi kitab dia ni pun agak lama dah umurnya. Kalau ikut pengiraan saya ni, umur kitab ni sampai sekarang ni lebih kurang umurnya sudah 65 tahun tuan-tuan ya. Sebab kitab ni ditulis di Mekah Mukarramah. Kitab ni di tempat yang mulia. Syekh Abdul Qadir ni dia menghimpunkan tulisan kitab ni di Makkahul Mukarramah, dan selesai kitab ni pada tanggal 7 hari bulan Rejab tahun 1378 Hijrah. Kalau kita tambah hari ni 1442 Hijrah ni, lebih kurang dalam 65 tahun, 66 tahun begitulah lebih kurang tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan yang ada kitab tu tuan-tuan boleh tengoklah kitab Penawar Bagi Hati ni tuan-tuan ya. Baik, kita tengok kepada pendahuluan tuan-tuan ni. Dipanggil muqaddimah kitab ataupun kita sebut hari ini sebagai mabadi'. Mabadi' ni permulaan pendahuluan kitab ini. Maksudnya dia ada 10 pendahuluan itu mana-mana kitab yang ditulis oleh ulama-ulama zaman dahulu ni tuan-tuan, mereka kitab-kitab mereka ni biasanya sentiasa akan ada akan ada mukaddimah di hadapan ni tuan-tuan ya. Ni kita nak kenal kitab-kitab zaman dahulu. Kitab-kitab zaman dahulu ni tuan-tuan, kita nak kenal, maka akan ada mabadi' permulaan di awal kitab itu kitab tauhid pun begitu, kitab tasawuf pun begitu kitab-kitab kita zaman sekarang ni kebanyakannya ulama-ulama kita yang menulis ni pendahuluannya tidak seperti mana pendahuluan ulama-ulama kita pada zaman dahulu lah tuan-tuan ya. Dia dipanggil ada mabadi' asyarah dipanggil ada permulaan mukaddimah yang 10 tu dipanggil tuan-tuan ya. Jadi mukaddimah ni penting sebab kita nak tahu dia yang ada di mukaddimah kitab ni tuan-tuan, antara benda yang ulama letakkan di sini adalah kita nak tahu tujuan kita nak belajar kitab ni apa. Itu penting tuan-tuan supaya kita tahu sepanjang kita nak mengaji kitab ni apa yang kita nak capai. Dekat sini ditulis ni, dia tulis sebab apa kita nak mengaji kitab ni, tujuan kita nak capai apa dan sebagainya tuan-tuan. Dan di pendahuluan ni nanti dia akan tulis apa yang ada dalam kitab ni. Maksudnya sepanjang penulisan dia ni tuan-tuan diisikan apa, bab pertama apa, bab kedua apa, bab ketiga apa, supaya kita dah nampak dah kitab ni kita akan capai apa, kita nak kejar apa, dan apa yang kita akan mengaji dalam kitab ni ada dekat pendahuluan ni tuan-tuan ya. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan, Syekh Abdul Qadir Mandili ni maknanya dia salah seorang di antara wali-wali Allah juga tuan-tuan ya. Sebab kita tengok penulisan dia, kita tahu orang biasa dia tidak menulis macam itulah. Maksudnya penulisan-penulisan dia menunjukkan hatinya rapat dan kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan ya. Kalau kita tengok kata Syekh Abdul Qadir Mandili dalam kitab kita ni tuan-tuan, dia kata apa? Inilah sebuah kitab yang kecil kata dia. Ini rendah diri Syekh Abdul Qadir Mandili Walaupun kitab ni bagi saya taklah kecil sangat, tebal juga tuan-tuan ni. Kitab ni tebal juga. Ada 247 muka surat dia, banyak tuan-tuan ya. 200 lebih dekat 300 jugalah tuan-tuan ya. Sekarang ni ada orang dah syarah kitab ni jadi tebal macam tu. Saya pun ada kitab tu juga tuan-tuan ya. Ada anak murid saya hadiahkan syarah daripada kitab ni kan, lebih kurang dekat 400-500 muka surat lah syarah kepada kitab ni tuan-tuan ya. Jadi kata Syekh Abdul Qadir ni, inilah sebuah kitab yang kecil. Ni rendah dirinya ulama. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan
ilmu kita tak seberapa, kita rasa banyak dah ilmu kita. Kadang-kadang kitab kita ni satu pun tak ada. Bukan tuan-tuan saya lah tu, tuan-tuan. Maknanya saya ni nulis kitab pun satu pun tak ada. Yang saya tulis dah rasa banyak ilmu dah. Ulama tulis kitab banyak-banyak tetap merasakan maksudnya penulisan ini kecil je, tak ada apa-apa. Tuan-tuan ya. Jadi kata dia, hamba himpunkan dia kerana peringatan bagi hamba sendiri. Tuan-tuan ni rendah diri dia, tuan-tuan ya. Ini contoh-contoh ulama-ulama dekat kepada Allah ni. Kita hari ni ulama nikmat kita pada hari ni kadang-kadang tak semualah, tuan-tuan ya. Ada orang yang kadang-kadang ilmunya banyak beri peringatan kepada orang lain tapi lupa atas diri sendiri. Dan kadang-kadang bila ilmu tu dah banyak, bila orang tegur pun kadang-kadang payah nak dengar, tuan-tuan ya. Tapi kalau kita tengok macam Syekh Abdul Qadir Mandili ni, antara yang kita boleh ambil akhlak dia, walaupun dia menulis kitab ni tapi dia tak kata aku tulis kitab ni untuk orang lain, untuk dia aku sendiri. Tuan-tuan ya. Jadi maknanya kalau saya sendiri pun, tuan-tuan, kalau saya mengajar ataupun menyampaikan tazkirah ni, yang nombor satu maksudnya tazkirah ni untuk saya, tuan-tuan ya. Kerana kadang-kadang tazkirah ni ada benda-benda yang kita ucapkan, kadang-kadang kita pun tak terfikir kita nak ucap perkara tu. Itu semua datang ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ilham itu awal-awalnya adalah untuk diri kita sendiri, tuan-tuan ya. Jadi maknanya kata Syekh Abdul Qadir ni rendah diri dia, akhlak dia yang baik, tuan-tuan ya. Kata dia apa, peringatan yang aku tulis untuk diri kita sendiri. Jadi kadang-kadang kita ni, tuan-tuan, kan dok share post-post perkara-perkara yang baik, tulis benda-benda yang baik. Nombor satu, tulis untuk aku dulu, tuan-tuan ya. Jangan kita tulis, kita share, dan termasuklah saya sendiri, tuan-tuan ya. Tulis ni untuk kita nak kata ke orang ataupun kita nak bagi ucapan ni kepada orang, tak. Nombor satu kita, kan. Kalau kita tulis tentang nak jaga hubungan dengan Allah, nombor satu adalah untuk peringatkan diri kita sendiri. Dan kita share pada orang lain tu untuk manfaat orang lain. Tapi jangan kita ni terus nak pergi kepada orang lain sedangkan kita lupa kepada peringatan untuk diri kita sendiri. Gitu, tuan-tuan ya. Dan bagi sekalian saudara-saudara yang baru belajar, jadi betul lah, tuan-tuan, kitab ni adalah kitab permulaan. Tetapi permulaan pun kalau kita boleh menghayatinya, mengamalkannya bersungguh-sungguh, maka apa yang dalam kitab ni sudah melepaskan fardu ain kita dah, ataupun sudah mengangkat kewajipan kita dalam pengajian tasawuf ni. Cukup dah kitab ni, cukup dah, tuan-tuan ya. Maksudnya habis kitab ni, selesai dah kita punya kewajipan dalam memahami masalah hati kita. Sebab dia ada belaka dalam kitab ni, semua ada. Dia ada tiga fasa dalam kitab ni. Cukup 3 fasa tu, tuan-tuan ya. Kalau kita nak masuk lagi dalam kitab hikam, tuan-tuan ya, itu mungkin lebih halus perbahasannya. Sebab kitab hikam ni dia dah banyak cerita mengenai dengan maqamat, dipanggil maqam wali-wali dah, tuan-tuan ya. Sebab dia cerita pasal tajalli dah, tuan-tuan, nak cerita pasal memandang Tuhan dan sebagainya, musyahadah, muraqabah ni semua dalam kitab-kitab hikam tu dia sebut benda-benda macam tu, maqam tajrid, tuan-tuan ya. InsyaAllah saya pun akan berazam satu hari nanti nak baca kitab hikam tu, insyaAllah, tuan-tuan ya. Untuk kupasan-kupasan yang lebih mendalam kepada orang-orang yang nak mendekat diri kepada Allah. Maka mereka akan tahu bila mereka dekat kepada Allah, mereka akan sampai satu keadaan, inilah ahwal-ahwal mereka dengan Allah, keadaan-keadaan mereka dengan Allah. Bila baca kitab hikam ni, tuan-tuan, memang kitab hikam ni adalah penerangan dalam kitab hikam itu adalah perasaan hati yang sudah sampai kepada Allah nah. Sebenarnya kalau saya duk perhatilah, tuan-tuan, kitab hikam ni, saya duk perhati satu-satu hikam tu, daripada hikam pertama sampai ke akhirnya, ke semua penulisan Syekh Abdul Qadir Mandili tu ada Syekh kitab hikam tu, Ibnu Athaillah As-Sakandari, tuan-tuan, semuanya penulisan dia adalah penulisan yang menunjukkan kepada orang itu sudah sampai kepada Allah nah. Orang yang sudah sampai kepada Allah lah, tuan-tuan ya. Itu maqam hati mereka dalam kitab hikam itulah, tuan-tuan ya. Dan hamba namakan dia dengan penawar bagi hati. Kitab ni insya-Allah jadi penawar bagi hati kita lah, tuan-tuan ya. Sebab dalam kitab ni dia akan ajar kepada kita sifat mazmumah, sifat-sifat buruk nak buang macam mana. Itu penawar tu. Dan kita kenal penyakit, kenal nak buang penyakit macam mana. Nanti dia ajar sifat marah, macam mana nak buang sifat marah. Kita kadang-kadang marah ni ada tapi nak buang tu tak reti. Duk ada sepanjang masa. Yang kita dengar yang Nabi SAW sebut, bila marah ni maknanya kita duduk kan, kita baring, tak boleh baring, ambil wuduk, semayang dan sebagainya kan. Itu kaedah umum. Dalam kitab ni dia ajar detail, pecahkan marah tu macam mana. Panjang dia cerita bab marah ni, nak pecahkan satu persatu macam mana, tuan-tuan ni. Dia ajar kita kawal akal kita dan sebagainya. Dia ajar satu persatu nah. Itulah kebaikan pengorbanan Syekh Abdul Qadir Mandili ni. Dalam menulis kitab ni, tuan-tuan, dia telah menceritakan kepada kita sifat-sifat yang mulia itu dan bagaimana kita nak pecahkan sifat-sifat yang buruk dalam jiwa kita, tuan-tuan ya. Dan yang kita tengok sikit ni, tuan-tuan, saya baca secara ringkasnya kitab ni, tuan-tuan. Dan kata Syekh Abdul Qadir Mandili ni, dan akan Allah Ta'ala jual hamba pohonkan bahawa memberi manfaat. Ni kebaikan ataupun contoh-contoh yang baik
daripada akhlak ulama-ulama kita. Mereka ni bila tulis kitab tuan-tuan, mereka harapkan keridaan Allah tuan-tuan. Sebab tu kitab mereka ni berkat tuan-tuan. Maksudnya mereka tulis ni bukanlah kerana nakkan subsidi ke, nakkan kepada keuntungan dunia ke, tak ada tuan-tuan. Maka mereka menulis kitab ni kerana mereka tahu mereka akan mati, mereka nakkan pahala ni berpanjangan. Subhanallah tuan-tuan, memang banyaklah pahala Syekh Abdul Qadir Mandili ni tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kita melihat bagaimana ulama-ulama dahulu cukup kaya mereka dengan pahala kerana penulisan mereka. Ustaz, saya tak boleh nak menulis. Tuan-tuan, hari ni kita diberikan oleh Allah suatu nikmat yang maha besar. Nikmat ni besar tuan-tuan, besar sangat nikmat ni. Yang mana umat-umat zaman dahulu sebelum kita lah, kita ada sebelum tahun 2000 ke, tahun 2000 lebih kurang gitu tuan-tuan. Sebelum tu tak ada nikmat ni, nikmat tu tuan-tuan, nikmat internet ni tuan-tuan. Sekarang ni kita tak payah dah nak nulis-nulis tuan-tuan. Cukuplah tuan-tuan share kuliah ni pun tuan-tuan. Cukuplah tuan-tuan dapat satu-satu tulisan yang baik-baik, kata-kata hikmah yang menghidupkan hati orang, tuan-tuan share masuk dalam wall Facebook tuan-tuan. Tuan-tuan mati, esok beramai orang duk baca benda tu. Kalau tuan-tuan share ni tuan-tuan, perkara yang baik ni berpanjangan, maka pahalanya tak putus-putus. Rugi tuan-tuan, sangat-sangat rugi bila kita ni melihat kebaikan kita tak share, kita tak tolong kebaikan itu untuk dipanjang-panjangkan, rugi. Ulama zaman dahulu mereka tak ada internet, mereka gunakan tulisan kitab ni tuan-tuan. Maka hari ni kitab Syekh Abdul Qadir Mandili ni masih digunakan, masih disyarah sampai ke hari ni. Kitab-kitab ini masih dipelajari di pondok-pondok tuan-tuan. Bayangkanlah pahala dalam kubur dia bagaimana, dan sebanyak mana orang-orang yang belajar kitab dia ni mendapat sifat-sifat mahmudah, boleh buang sifat-sifat mazmumah, mendapat keridaan Allah. Maka pahala orang ni mengalir kat orang ni tuan-tuan. Yang saya mengajar ni satu pahala lah untuk Syekh Abdul Qadir Mandili dalam kubur ni tuan-tuan. Bila kita baca kitab ni, satu pahala mengalir kat diri dia. Kemudian kita yang belajar ni beramal pula, beramal ni pula pahala amal kita pula dapat juga kat dia tuan-tuan. Maksudnya orang yang asalnya mungkin seorang yang bakhil, bila belajar kitab ni berubah bakhilnya jadi seorang yang pemurah. Maka bila jadi seorang pemurah, setiap pemurah dia tu, setiap sedekah dia tu mengalir juga pahala kepada Syekh Abdul Qadir Mandili tuan-tuan. Inilah kayanya mereka dalam kubur. Sebab tu tuan-tuan, saya nak sebut dengan tuan-tuan, ini satu kata-kata hikmah yang baik tuan-tuan. Saya nak sebut dengan tuan-tuan, tuan-tuan jangan sekadar mengumpul pahala ketika mana tuan-tuan hidup. Ingat tu saya sebut dengan tuan-tuan. Jangan kita kumpul pahala ketika mana kita masih hidup dekat dunia sahaja, rugi. Sebab bila kita mati tuan-tuan, dunia ni masih berjalan. Maksudnya dunia ni belum kiamat. Berarti pahala untuk tuan-tuan kerjakan ataupun untuk tuan-tuan dapat pahala tu masih banyak selagi mana dunia ni masih berjalan. Jadi saya nak sebut dengan tuan-tuan, jangan sekadar mengumpulkan pahala ketika mana nyawa kita masih hidup. Kita kena fikirkan juga untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya selagi mana dunia ni masih hidup. Tuan-tuan ya. Jangan kita sekadar mengumpulkan pahala ketika mana kita masih hidup, tapi kita kena memikirkan bagaimana untuk kita terus mencari pahala selama mana dunia ini masih hidup tuan-tuan ya. Maksudnya kalau kita mati pun dunia ni masih hidup, pahala kita berjalan dalam dunia ni. Subhanallah. Ni orang kaya tuan-tuan ya. Maknanya dia dalam kubur dah tak ada dah, dia tak beramal apa dah, tapi pahala dia dekat dunia ni berjalan. Tuan-tuan ya. Jadi antara benda-benda yang mungkin kita boleh buat walaupun kita tak tahu Allah nak panjangkan sampai bila-bila, antaranya pada hari ni nikmat besar yang ada internet pada hari ni tuan-tuan. Kata-kata yang baik, tuan-tuan tengok kelebihan bulan Rejab, hadis-hadis yang sahih, tepek dekat wall-wall tuan-tuan tu. Dan hari ni kita tak payah dah nak jual kitab ke, nak menulis panjang-panjang, susah dah tuan-tuan. Jadi kita pada hari ni kita ada Facebook kita share dekat dalam tu, sebab orang hari ni banyak yang bermain dengan Facebook ni, ada Instagram dan sebagainya, share benda-benda yang baik. Esok kita mati, kita tak tahu benda ni Allah panjangkan tuan-tuan. Tuan-tuan, agama ni mesti ditolong oleh tuan-tuan lah. Kalau agama ni tidak dipanjang-panjangkan oleh umatnya, bagaimana agama nak sampai kepada seluruh dunia tuan-tuan. Maka hari ni kita kena tolong agama, kita masing-masing tolong panjang-panjangkan kebaikan-kebaikan ini tuan-tuan ya. Maknanya ustaz kalau dia bercerita mungkin tak semua orang dengar tuan-tuan. Sahabat-sahabat tuan-tuan mungkin saya tak kenal, mungkin kata-kata apa yang saya sebutkan mungkin kepada tuan-tuan, tapi bila tuan-tuan yang memanjangkannya, mungkin perkara ni sampai kepada sahabat-sahabat kita di sebelah kita sana, sahabat-sahabat sebelah ni jumpa sebelah sana dan sebagainya tuan-tuan begitu nah. Saya minta maaf tuan-tuan, tu bunyi kucing saya tu dia duduk main, saya lupa nak keluarkan dia orang. Kucing saya banyak kat rumah ni tuan-tuan ya. Jadi tu duduk main tu. Dia bunyi ketang-ketang lah tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan ya. Jadi maknanya kebaikan itu kita perlu panjang-panjangkan supaya pahala itu akan terus mengalir kepada tuan-tuan sampai dalam kubur tuan-tuan ya. Tuan-tuan kena fikirkan bagaimana aku nak mencari ataupun nak mengambil sebanyak-banyak peluang pahala selagi mana dunia ni masih ada. Tuan-tuan kena fikir yang tu tuan-tuan ya.
tuan-tuan buat wakaf ke Quran ke dan sebagainya lah tuan-tuan rugi sebab kita dalam kubur kan, maknanya kita dah mati, dunia ni masih ada tapi tak ada pahala kita, sedangkan dunia masih berjalan, belum kiamat. Allah masih maksudnya ada peluang pahala lagi lah, dah kiamat nak cari pahala apa, dah balik ke akhirat esok kan. Jadi kita membiarkan dunia ni berjalan tanpa ada pahala yang mengalir kepada kita dalam kubur, rugi, kita sangat-sangat rugi lah. Dan antara perkara yang paling mudah, paling dekat dengan tuan-tuan, untuk tuan-tuan dapat pahala yang banyak, tuan-tuan didik anak-anak tuan-tuan, ni paling mudah tuan-tuan Tuan-tuan hari ni ajar anak-anak kita, tarbiah dia dengan baca Quran, tuan-tuan kita tarbiah dengan zikir, dan tuan-tuan pesan dekat dia, maksudnya abah nak ajar perkara ni kepada anak kamu, cucu-cucu abah. Kita pesan tu satu je tuan-tuan kita ajar anak kita baca Quran, esok awak ajar anak awak baca Quran macam ni lah. Jadi tuan-tuan, anak kita itu tak banyak lah, bukan tak banyak, maksudnya yang membaca Quran tu mungkin anak kita seorang lah tuan-tuan, tapi kok mana pun ada pahala untuk kita lah tuan-tuan jadi maknanya pesanan kita tu sepanjang mana kalau kita dah mati, anak kita ni teringat pesan abah dia baca Quran dapat pahala dia kan. Esok-esok dia ajar kat cucu kita ajar kepada cucu-cicit kita. Jadi berpanjangan lah pahala tu. Itu yang paling mudah, yang dekat dengan tuan-tuan adalah ahli keluarga kita sendiri. Tuan-tuan nak ajar ahli keluarga kita dengan akhlak yang baik, dengan penghayatan Islam dan sebagainya tuan-tuan, maka itu pahala yang akan terus mengalir kepada tuan-tuan dalam kubur nanti tuan-tuan Maka sebab tu kita sebagai suami kan, sebagai isteri tuan-tuan jangan kita rasa loket untuk tegur suami isteri kita ataupun untuk memberi nasihat tuan-tuan kerana nasihat-nasihat itu kadang-kadang menjadi cahaya kepada hati-hati manusia tuan-tuan dan bila mana nasihat itu dipegang dan diamalkan, maka pahalanya mengalir kepada kita sepanjang mana orang tu beramal apa yang kita nasihatkan. Sebab tu kita jangan loket, jangan rasa takut nak nasihat tuan-tuan sentiasa beri nasihat, kerana nasihat itu ada amal jariah untuk tuan-tuan dalam kubur nanti tuan-tuan Dan kata Syekh Abdul Qadir Mandili ni, dan akan Allah Ta'ala jualah hamba pohonkan bahawa memberi manfaat ia dengan kitab ini bagi hamba sendiri dan bagi sekalian pembacanya tuan-tuan Jadi tuan-tuan, ini antara perkara yang kita boleh belajar. Bila tuan-tuan nak share sesuatu perkara, tuan-tuan doa pada Allah, ya Allah, apa yang aku share dalam Facebook aku ni, ya Allah, panjang-panjangkan dan aku harapkan keredaanmu ya Allah. Jadi tuan-tuan, maksudnya Syekh Abdul Qadir ni dia menulis perkara ni bukan saja satu tulis ni dalam kitab dia ni. Dia nak bagi kita menghayati perkara ni. Dia nak bagi kita ni maksudnya mencontohi apa yang dia buat. Tuan-tuan Jadi maknanya tuan-tuan, kita kena faham apa yang kita share dalam Facebook ni, kalau kita tak ikhlas, mungkin perkara tu tak berpanjangan, mungkin Allah akan stopkan. Dan kita kena tahu apa yang kita panjang-panjangkan dalam kebaikan kita ni, siapa yang memanjangkan? Allah punya kerja. Jadi kita kena minta dengan Allah lah tuan-tuan Maknanya bila kita share sesuatu kebaikan, Allah yang akan memanjang-manjangkan kebaikan itu supaya pahalanya semakin banyak kepada kita. Tak mustahil tuan-tuan, satu share kita tu berjuta orang akan tengok, kerja Allah tak mustahil tuan-tuan Maksudnya bila Allah nak bantu kita untuk dapat pahala yang banyak, untuk kita dapat kebaikan yang banyak, maksudnya tak habis-habis, Allah boleh buat perkara itu dengan mudah bagi Allah untuk menjadikan apa yang kita share itu dipandang oleh semua orang. Maka apa yang Syekh Abdul Qadir Mandili ajar ni apa? Minta kepada Tuhan tuan-tuan Jadi kalau tuan-tuan share, ya Allah, aku share perkara ni kerana-Mu ya Allah, dan tolong panjangkan kebaikan ni kepada seluruh masyarakat supaya kalau aku mati esok, pahalanya banyak atas diri aku. Ni kena minta lah tuan-tuan, kena minta kepada Allah. Sebab kerja memanjangkan apa yang kita share ni adalah kerja Allah tuan-tuan Dia yang akan memanjangkan perkara tersebut tuan-tuan Jangan kita ni tak berharap, kena berharap tuan-tuan tak boleh serah ikut lah. Allah nak bagi banyak mana, jangan tuan-tuan Bila perkara akhirat ni, kita kena tunjukkan kesungguhan kita nak sungguh-sungguh dengan Allah ni kadang-kadang kita dunia minta sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya Allah tak cukup rezeki aku ni, tambah lagi, and Allah dah tambah rezeki, nak lagi, tunjuk sungguh-sungguh kita nak banyak dunia tuan-tuan Tapi akhirat kita share, tak apa, ikutlah siapa nak baca siapalah. Tak nampak kesungguhan kita ni nakkan kepada pahala akhirat, nakkan keredaan Allah Jadi kita ni biar tunjukkan kepada Allah ni kita bersungguh-sungguh nakkan kepada akhirat itu, maka dengan kesungguhan hati kita tu, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bantulah perkara tu tuan-tuan Jadi kata Syekh Abdul Qadir begitu, dan bahawa menjadikan ia akan diikhlas. Allahu Akbar tuan-tuan Dia pun mohon kepada Allah supaya dia ikhlas dalam menulis kitab ni tuan-tuan Kita tahu dah dia orang alim besar tuan-tuan tulis kitab mu dekat Mekah tuan-tuan Kemudian dalam keadaan itu dia minta, ya Allah, jadikan aku ikhlas dalam menulis ni. Maksudnya apa yang aku buat dalam kitab ni, jadikan hati aku ikhlas. Sebab tu tuan-tuan bila mana di awal kita punya perjumpaan tadi, saya selalu sebut, saya selalu baca tuan-tuan mana-mana kuliah saya pun, tak kira online ke ataupun secara berdepan talaki tuan-tuan saya akan baca. Kalau tuan-tuan perhati tengok, Allahumma ja'alna minal mukhlasin tuan-tuan tuan-tuan boleh amalkan doa tu tuan-tuan
Ya Allah, jadikan kami di kalangan orang-orang yang diikhlaskan oleh-Mu. Jadi tuan-tuan, kita ni jangan terus beramal tanpa kita meletakkan pengharapan kita kepada Allah terlebih dahulu. Jangan kita rasa kita boleh ikhlas dengan diri kita, tuan-tuan. Kita kena rasa kita ni boleh ikhlas dengan taufik hidayah daripada Allah. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni kalau kita rasa kita boleh khusyuk dengan diri kita tu, yang tak khusyuk. Sebab kita rasa kita ada kekuatan diri, kita tak letakkan pengharapan kita kepada Allah. Sebab tu tak datang pertolongan daripada Allah. Macam ni, perkara ni tuan-tuan ada kaitan dengan tauhid, tuan-tuan, dengan tauhid. Macam Syekh pula, macam Nabi SAW, tuan-tuan. Perkara ni saya dah terang pada anak murid saya banyak kali, tuan-tuan. Macam Nabi SAW ketika mana dia mendapat soalan orang Yahudi ni, tuan-tuan. Kisah ni dirakamkan Al-Quran, tuan-tuan. Jadi Nabi SAW ni dia rasa dia akan dapat jawapan tu tanpa dia meletakkan pengharapan dia kepada Allah tu lah. Dia tak sebut insya-Allah tu, tuan-tuan. Bila Yahudi datang jumpa Nabi kan, kata tanya soalan ke Nabi 3 soalan, Nabi kata esok aku jawab lah. Nabi kata dah. Jadi maksudnya Nabi lupa, lalai kat situ nak minta pertolongan daripada Allah. Sebenarnya Nabi ni bila Allah buat begitu bukan menandakan satu kelemahan atas Nabi, tak, sebagai satu pengajaran kepada umat. Kalau Nabi tidak dilakukan begitu, bagaimana kita pada hari ni nak kenal tentang pemberian Allah tu, nak kenal tentang pergantungan hati kepada Allah? Maka kadang-kadang tuan-tuan, apa yang berlaku pada Nabi itu pengajaran ataupun sebagai satu ilmu untuk umat. Tuan-tuan, Nabi kadang-kadang rakaat Zuhur Nabi buat 2 rakaat. Tuan-tuan, bukan kerana Nabi lemah dah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar umat, nak ajar kita hari ni kalau tertinggal sembahyang Zuhur kan, kita sembahyang 4 rakaat jadi 2 rakaat, macam mana nak buat? Maka Nabi pernah berlaku begitu. Nabi pernah, tuan-tuan, solat subuh Nabi tertinggal. Tuan-tuan, Nabi solat subuh ni sampai dah terang matahari. Dalam satu peperangan Nabi mungkin letih sangat, tuan-tuan. Jadi macam mana nak sembahyang subuh dan sebagainya, tuan-tuan. Maka itu semua satu hukum kepada umat, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, maknanya Nabi SAW tadi tu dilupa nak sebut insya-Allah, maka tak turunlah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Maka sebab tu tuan-tuan, kita ni jangan rasa kita boleh dengan diri kita. Ini pengajarannya, tuan-tuan. Maka sebab tu kita awal-awal ni nak khusyuk ke, tuan-tuan, nak bagi hati ni ikhlas, nombor 1 kena ada pengharapan dengan Allah dulu. Kita nak buat sesuatu, kena rasa lemahnya aku ni ya Allah, tanpa-Mu ya Allah. Kena ada perasaan tu dulu. Timbulkan perasaan tu sebelum nak buat sesuatu. Jangan dah buat baru minta pada Allah. Minta pada Allah dulu, rasa lemah dulu, baru kita buat perkara tu, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya kalau boleh anak-anak murid saya amalkan doa tu, Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami mina ni daripada lah, kita tambah minal, ada alif lam, minal mukhlasin, tuan-tuan. Kenapa ustaz sebut mukhlasin? Kenapa saya tak kata mukhlisin? Mukhli kan, kalau kita tengok ayat Quran itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin kan. Kita akhiri dengan doa ni, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah tu, tuan-tuan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab tu kan, dalam surah Bayyinah tu juzuk 30 kata Allah, wa ma umiru, wahai sekalian hamba aku ni, kata Allah, tidak suruh kamu beramal. Maksudnya Allah ni tak nak kita beramal illa, melainkan satu, tuan-tuan. Aku tak nak kamu beramal, aku tak suruh kamu beramal illa liya'budullah, melainkan kamu sembah Allah mukhlishina lahuddin. Kamu ikhlas kepada agama Allah. Maksudnya jangan beramal melainkan bila mana hati kamu ikhlas, itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam keadaan kita beramal. Maksudnya beramal ni mesti ikhlas, jangan tak ikhlas. Sebab ada illa tu, tuan-tuan. Jadi maknanya, tuan-tuan, dalam ayat tu disebut mukhlisin, tapi saya doa mukhlasin, tuan-tuan. Allahumma ja'alna minal mukhla. Saya bagi atas lah. Kenapa ustaz baca mukhlasin? Kenapa tak baca mukhlisin, tuan-tuan? Dia itu tanda kerendahan hati kita dengan Allah, tuan-tuan. Kita rasa kita belum ikhlas, sebab tu kita sebut mukhlasin, tuan-tuan. Mukhlisin ni bagi orang-orang yang sudah ikhlas kepada Allah. Ya Allah, jadikan kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang ikhlas. Maka ulama tasawuf juga mengajarnya, tuan-tuan, kita kalau minta kepada Allah, minta mukhlasin. Itu tanda kerendahan hati kita dengan Tuhan. Apa maksud mukhlasin? Abeza mukhlisin dengan mukhla, dengan bagi atas dengan bagi bawah. Abeza dua perkataan ni, tuan-tuan. Tuan-tuan amalkan, tuan-tuan. Sebab ikhlas ni bukan senang. Kena minta pada Allah, tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa kita ikhlas dah, rupanya belum ikhlas pada pandangan Allah. Sebab tu kena minta Allah untuk ikhlas ni, tuan-tuan. Sebab tu di awal doa saya mengajar ni, saya akan minta supaya Allah ikhlaskan hati saya untuk mengajar tuan-tuan ni. Biarlah saya mengajar ni, apa yang saya ucapkan ni semua adalah untuk Allah. Kalau tak rugi saya masuk kubur, tuan-tuan. Bahkan dia seksa saya, na'udzubillahi min zalik, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, mukhlasin ni maksudnya, ya Allah Tuhan kami, jadikan kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang diikhlaskan oleh-Mu, ya Allah. Tu mukhlasin. Mukhlasin ni ada perkataan di kat depan tu, dipanggil
bina lil majhul. Wazan bina lil majhul. Kalau ikut dari segi sarafnya, ilmu sarafnya tuan-tuan ya. Maksudnya ya Allah jadikan kami di kalangan hamba-hambamu yang ada di ya, yang diikhlaskan hati kami olehmu ya Allah. Kita tak mampu nak ikhlas, melainkan Allah yang ikhlaskan hati kita tu mukhlasin. Sebab tu maknanya dalam surah Al-Quran itu minal mukhlasin tu maksudnya orang-orang yang ikhlas kepada Allah. Maknanya Allah Tuhanku jadikan kami di kalangan hamba-Mu yang ikhlas atau mukhlasin. Tapi kalau mukhlasin ya Allah jadikan kami di kalangan hamba-Mu yang diikhlaskan. Maksudnya Allah beri taufik hidayah supaya kita ni diikhlaskan oleh Allah. Boleh juga tuan-tuan nak baca Allah maj'alna minal mukhlasin pun boleh. Cuma saya lebih rasa rendah diri dengan Tuhan. Saya rasa saya tak mampu nak masuk ikhlas ni, melainkan Allah yang ikhlaskan hati saya tuan-tuan ya. Kalau kita minta Allah maj'alna minal mukhlasin, ya Allah jadikan kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang ikhlas kepadamu. Macam kita pula nak kata kita dah ikhlas, nanti kita kata mukhlasin lah tuan-tuan. Tapi kalau ada orang baca mukhlasin boleh, tak ada masalah. Minta Allah masukkan kita dalam golongan-golongan tu. Kalau kita belum ikhlas, minta Allah masukkan kita dalam golongan-golongan yang sudah ikhlas kepada Allah pun boleh juga tuan-tuan ya. Mana-mana lah tuan-tuan. Tapi semua saya mengambil pendekatan mukhlasin tadilah tuan-tuan ya. Baik, dan bahawa menjadikan ia akan diikhlas semata-mata menuntut keridaan Allah tuan-tuan ya. Maksudnya mencari kasih sayang Allah. Tengok ditulis kat sini apa? Nak cari kasih sayang Allah tuan-tuan ya. Kerana bahawasanya ia sangat kuasa atas tiada subhanallah tuan-tuan ya. Kerana kata Syekh Abdul Qadir Mandiri apa? Kerana segala-galanya kuasa itu atas Allah. Maksudnya aku nak ikhlas ni tak ikhlas kerja Tuhan. Aku ni tak ada kuasa nak bagi diri aku ni ikhlas. Maka Allah lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini menunjukkan kepada kita bahawa Syekh Abdul Qadir Mandiri seorang yang kuat bergantung kepada Allah, seorang yang sangat rendah diri, seorang yang banyak mengadu kepada Allah. Tuan-tuan, ini maksudnya terpujinya akhlak ulama-ulama kita pada zaman dahulu, yang mana kalau kita tengok penulisan mereka pun kita dah baca banyak dah akhlak-akhlak mereka yang boleh kita contohi pada hari ini tuan-tuan ya. Maka sekadar itulah perkongsian kita pada pagi ini tuan-tuan. InsyaAllah nanti kita akan mula masuk pendahuluan kitab Penawar Bagi Hati ni, yang kita boleh ambil pengajaran daripada ilmu ni untuk kita bawa hati kita ni semakin lama semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Maka segala yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan, semua datang daripada diri saya sendiri tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah sentiasa membimbing kita semua untuk hati kita ni sentiasa dibawa dekat kepada Allah, dan Allah bimbing taufik hidayahnya untuk hati kita ni dikosongkan dan hati kita ni sentiasa diisi oleh Allah dengan sifat-sifat mahmudah. Hati kita ni diberikan cahaya nur oleh Allah dan dikeluarkan oleh Allah hati-hati kita ni daripada perkara-perkara yang tidak baik, daripada perkara-perkara selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.